Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana telah difardukan kepada umat terdahulu. Moga-moga kamu beroleh ketakwaan. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Abdul Fattah selaku pengerusi. Seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kita panjatkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kelapangan masa dan fikiran, juga kesihatan kepada kita untuk sama-sama berada di masjid ini, dan diberi lagi kesempatan kepada kita untuk berada di bulan Ramadan Al-Mubarak, ya, yang penuh dengan keberkatan ini. Sebelum kita masuk kepada perbincangan ayat Suratul Mumtahanah, ayat yang ke-7, izinkan saya untuk memulakan bicara saya dengan satu perbandingan, supaya dengan perbandingan ini memberikan sedikit semangat kepada kita untuk menjadikan Ramadan kita merupakan Ramadan yang terbaik pada tahun ini. Kita biasa makan tebu. Waktu kita kecil-kecil dulu, tebu ni dijual sebatas-batas, seruah-seruah. Tak. Lah ni tak ada dah. Lah ni orang tak jual dah tebu seruah-seruah gitu. Ya, dulu saya ingat masa saya kecil dulu makan tebu, ya, nak koyak kulit dia tu patah gigi. Perasan tak masa kecil-kecil dulu? Patah gigi nak koyak tebu tu. Tapi lah ni kita bakat beli air tebu belaka. Siap dah. Buah air, minum di rumah buat buka puasa. Tapi kalau kita tengok pada tebu tu, batai tebu, siapa-siapa yang biasa tengok lah, dia ada ciri dia. Ya, ciri batai tebu ni, di pangkalnya manis. Betul tak? Di pangkalnya manis, di hujungnya tawar. Di tengah tu kurang sikit, sederhana. Saja saya buat perbandingan ini supaya kita bandingkan dengan bulan Ramadan yang kita lalui. Ramai di kalangan kita bila berada di bulan Ramadan sifatnya seperti batang tebu. Ya. Di awalnya semangat, ya, penuh masjid balasah. Sampai AJK balasah tu mesyuarat, lagu mana kita nak besar balasah ni, nak minta peruntukan dari kerajaan negeri. Tak cukup tambah khemah, buh kanopi lagi, tak cukup orang, penuh di awal Ramadan tak? Itulah ciri dia. Macam tebu tak adalah. Dia pangkalnya manis. Tak. Masuk tengah, kurang dah. Tinggallah separuh. Penuh lagi tapi tinggal separuh ya. Tebu duduk tengah tu pun rasanya pun kurang manis dah. Tapi ada lagi manis-manis dia tu. Bila sampai di hujung kurang dah. Sampai hujung, ya, tinggallah Tok Emil, Tok Bila dengan 2-3 kerak lah. Duduk dalam masjid. Jadi saya nak royak sininya, jangan jadi bulan Ramadan kita itu seperti batang tebu, ya. Jadikan maknanya Ramadan kita tu manis daripada awal sampai akhir.
Maintain kata-kata tak. Maintain ni maknanya daripada awal manis, tengah manis juga. Kalau boleh akhir tu lebih manis. Sebab tawaran-tawaran hebat daripada Allah begitu amat banyak. Ya, sebab bulan Ramadan juga diistilahkan juga sebagai bulan tawaran hebat. Ya, sama juga dengan kalau kita lihat di pusat membeli belah, macam-macam tawaran hebat ada. Tak. Tambah nak gaya ni dia buat diskaun 50%, 70% pun ada. Ya, dan kebanyakan kita tertipu. Pergilah dekat KB Mall tengok 70%. Pergi dekat Fajar, pergi dekat Maidin, pergi dekat mana Tesco dan sebagainya nak dapatkan tawaran hebat itu. Dan sedangkan kebanyakan tawaran hebat ini kemukakan oleh pusat-pusat membeli belah tu rata-ratanya menipu. Harganya memang lagu tu dah, dia buat naik je. Harga baju tu padahal RM20 je. Hak asal dulu pun RM20, tapi dia naik RM40, dia kata tawaran hebat, diskaun 50%. Harga serupa dulu. Serupa je. Dah. Anak rayaknya nipunya tu. Ya, tapi kita terpukau juga, kita ikut juga. Oh bagus, diskaun banyak, bawa anak bini pergi. Terlupa tarawih. Tak pergi tarawih nah. Ini masalah kita. Sedangkan tawaran hebat daripada Allah, tawaran hebat daripada Nabi SAW merupakan tawaran hebat yang tak pernah menipu. Allah sebut dalam Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janji. Bila Allah kata kalau dengan puasa ni boleh takwa, boleh takwa lah. Ya, dengan puasa ni dalam bulan puasa ada Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Dia bagi. Dia tak melawak. Allah Ta'ala tak pernah berlawak pada kita. Nabi royak ganjaran puasa ni tak serupa dengan ganjaran amalan lain. Kullu amal ibni Adam yudha'af lahu. Setiap amal anak Adam digandakan baginya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebajikan hak kita buat, Allah gandakan 10 kali. Ya. Ila 700 di'fin. Sehingga sampai kepada 700 kali ganda. 700 di'fin, 700 kali ganda. Allah gandakan amalan kebajikan kita. Tak terbayanglah banyak tak? Kalau kita sedekah 10 riyal, kalau satu kali ganda bermakna 20 riyal. Tak? Kalau 700 kali ganda berapa? Cuba kali. Bukan jangan kali 700. Kira molek. Mana terlalu amat banyak gandaan. Kalau kita buat satu amalan kebajikan. Ya, cuma setiap amalan kebajikan kita buat tu ada limit dia. Limit dia ialah sampai 700 kali ganda. Bukan 700. 700 kali ganda. Kalau satu kali ganda 10 dapat 20. Kalau 700 kali ganda, kali berapa? Banyak tu. Daripada 10 riyal, kalau sekali ganda 20 riyal. Tak? 2 kali ganda berapa? 700 kali ganda berapa? Banyak. Itu amalan biasa. Illa saum, kecuali puasa, kata Nabi. Puasa Allah tak cerita gandaannya limit dekat mana. Hak lain semua ada limit. Sampai 700 kali ganda. Tapi puasa Allah kata tak ada limit. Ganjarannya besar sampai Allah tak sebut berapa. Besar. Maknanya kita kena rebut peluang ini. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk mendapat kebaikan daripada bulan Ramadan yang penuh dengan tawaran-tawaran hebat. Rugilah siapa-siapa yang masuk bulan Ramadan tiba-tiba keluar daripada Ramadan tak ada gapo dia boleh. Melainkan lapar dahaga aja, boleh gaya aja. Pahala tak boleh, keampunan tak boleh, rugi besar. Dan kelebihan puasa hak paling besar yang perlu kita rebut sangat-sangat ialah maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis cerita tentang maghfirah ini. Ya, antara lain man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa-siapa puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah, bersungguh dia puasa, diampunkan barang yang telah lalu daripada dosa-dosa dia. Besar pahala tu. Diampunkan
dosa, dan ampun dosa itulah kunci kepada syurga. Nak masuk syurga kena ampun dosa terlebih dahulu. Okey, itu sebagai mukaddimah kita. Kita kata nak panas enjin biar ramai sikit baru kita masuk tajuk. Okey, tajuk kita hari ini ialah surah Mumtahanah ayat yang ke-7. Saya difahamkan semalam Ustaz Jah dah baca ayat yang ke-6. Hari ini tugas saya menyambung tafsiran surah Mumtahanah ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, muka surat 6 tu ya. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir, wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, semoga Allah akan mengadakan perasaan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi sebelum ini. Dan Allah adalah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita rujuk balik surah Mumtahanah daripada awal ayat pertama, kita akan dapat tahu apakah maksud sebenar ayat yang ke-7 ini. Ya, daripada awal ayat surah Mumtahanah ni menceritakan kisah tentang al-wala. Ya, kisah al-wala. Wala ni maknanya ketundukan. Ya, kepatuhan. Kerjasama, bantu-membantu. Kita selaku orang beriman, wala kita hanyalah pada Allah, pada Rasul dan pada orang-orang yang beriman yang patuh kepada Allah dan Rasul. Ya, ketundukan, kepatuhan, kerjasama, bantuan kita hanya pada siapa? Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman yang patuh pada Allah dan Rasul. Innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Hanya saja wali kamu, pemimpin ataupun mereka yang kamu wajib berikan kepatuhan, wala, ketundukan, kerjasama, hanyalah Allah. Wali kita Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman yang mengerjakan salat, menunaikan zakat dan tunduk kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Mumtahanah ni daripada awal menceritakan tentang wala. Ya, tak boleh kita memberikan wala kita kepada orang-orang kafir. Tak boleh kita rapat dengan dia. Tak boleh kita taat patuh kepada orang kafir yang tidak beriman, dan orang yang mengaku beriman tetapi tidak tunduk kepada perintah Allah dan Rasul pun tak boleh kita beri wala, tak boleh kita beri ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kepada mereka. Dan kalau kita lihat pada ayat yang keempat surah Mumtahanah, tak disebutkan di sini, Allah menyebut satu kisah ataupun satu contoh terbaik tentang wala dengan firman-Nya, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Al-ayah. Ini ayat keempat, belum masuk ayat ketujuh lagi. Sebab nak faham ayat ketujuh, kena faham dulu ayat sebelumnya. Kalau tidak, tak faham. Ayat yang keempat menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum, adalah bagi kamu, pada Nabi Ibrahim dan pengikutnya, contoh terbaik. Kerana bagi kita, pada kisah Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Ibrahim dan pengikutnya itu ada contoh terbaik, uswatun hasanah. Apa contohnya? Idh qalu liqaumihim, ketika mana mereka tu Nabi Ibrahim dan pengikutnya berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum,
kami semua berlepas diri daripada kamu. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Nabi Ibrahim dan pengikutnya berlepas diri, bari. Berlepas diri ni maknanya setelah mereka berdakwah, mereka ajak sembah Allah, pasti kamu akan berjaya. Mereka tak terima juga, termasuk ayah Nabi Ibrahim sendiri. Ya, ada setengah kata pak saudara dia, namanya Taruh. Ya, ada kata ayah, ada kata pak saudara. Taruh nama dia. Dia ni orang kanan Raja Namrud. Dia jaga tentang tentang berhala-berhala ini. Dia tidak menyembah Allah. Nabi Ibrahim kata apa? Inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kamu, walaupun kamu tu ayah kami. Tak ada hubung kait kamu dengan kami. Dari segi akidah, kami berlepas diri. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri dengan apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Tak ada kaitan kamu dengan kami. Mu nak sembah Tuhan mu, berhala ikut mu. Aku Tuhan aku Allah, kami Tuhan kami Allah yang Maha Esa. Kami malas cara dengan mu sebab kami ajak dah mu tak seh. Ajak beriman mu tak cara lah gilah mu dengan Tuhan mu, aku dengan Tuhan aku. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum, kami mengkufuri kamu, tak bersama dengan kamu. Maknanya tak boleh beri walak di situ, tak boleh beri ketaatan, kepatuhan, persahabatan pun tak boleh. Ya, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada, dan nyatalah di antara kami dan kamu permusuhan sokmo-sokmo abadan, sampai ke bila-bila. Tak ada titik pertemuan antara kami dan kamu abadan, sebab mutu kufur pada Allah. Hatta tu'minu billahi wahdah, sehinggalah kamu beriman dengan Allah yang Maha Esa, baru ada balik pertemuan antara kami dan kamu. Jelas tak tu? Ya, ni masalah akidah ni, benda walak ni akidah. Semua kita wajib faham. Hak ngatuk tu kena selek. Wajib faham, tak faham hak ni masalah besar. Nah, sama juga dengan sistem yang ada pada hari ini. Mereka yang memperjuangkan selain daripada agama Allah, dia perjuangkan sistem ciptaan manusia. Ya, dia memperjuangkan undang-undang rekap cipta manusia. Itu termasuk dalam bentuk kekufuran yang tak boleh kita patuh, tak boleh kita taat, tak boleh kita sokong pun. Ya, yang wajib kita patuh, wajib kita taat ialah mereka yang memastikan Allah sebagai Tuhan, memastikan Al-Quran Sunnah sebagai rujukan utama. Ini yang wajib kita beri walak, ketundukan, kepatuhan dan sokongan kita. Sebab tu ayat Mumtahanah ni penting, dia bersangkutan dengan masalah akidah, iaitu al-wala. Kemudian baru kita masuk ayat yang ke-6 yang dicarahkan oleh Ustaz Jah kemarin, mengulangi balik, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah, adalah sesungguhnya bagi kamu pada mereka. Mereka siapa? Nabi Ibrahim dan pengikutnya, contoh terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhirat, pertemuan dengan Allah dalam keadaan mendapat ganjaran syurga, ya, dan mengharapkan pahala daripada Allah. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, sesiapa yang berpaling ni tak nak jadikan Nabi Ibrahim dan pengikutnya sebagai contoh, maka sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah tak berhajat pada kita pun. Kalau kita nak sokong perjuangan sekular, kita ambil perjuangan kebangsaan yang tidak berlandaskan pada Islam, sokonglah. Tapi Allah kata apa? Wallahu ghaniyyun, ya, wallahu fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, Allah terkaya. Terkaya ni tak berhajat kepada kita. Mu nak sokong kafir ke, mu nak sokong sekular ke, lah gimulah. Mu punya pasal, Allah tak jejah gapo pun. Allah tetap maha agung, maha tinggi, maha perkasa, maha hebat. Tak jejah sikit pun kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat hari ini selepas menceritakan tentang persoalan walak, tak boleh maknanya memberikan ketundukan, kepatuhan kepada segala bentuk kekufuran, berhala dan fahaman-fahaman moden
yang bercanggah dengan Islam pada hari ini, termasuklah fahaman sekularisme, fahaman nasionalisme dan segala bentuk fahaman-fahaman yang bercanggah dengan Islam, maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-7, asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Moga-moga Allah mengadakan perasaan kasih sayang di antara kamu dengan orang yang kamu musuhi sebelum ini. Tu. Maksudnya siapa? Maksud Allah Subhanahu wa taala menegaskan semoga Allah akan mengadakan perasaan kasih sayang di antara kamu dan orang-orang yang kamu musuhi sebelum ini. Orang yang kita musuhi sebelum ini itu ialah orang yang kafir lah, hak bukan Islam, ataupun orang Islam dah tapi tak bersama dengan golongan yang nak memperjuangkan Islam. Ya. Wallahu qadir, wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha berkuasa dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Berkuasa apa? Allahu qadir, Allah itu maha berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Orang yang dulunya tetap Islam, orang yang dulunya kafir, orang yang dulunya nyanyi atas pentas, dedah aurat, berlakon menyanyi rata-riti, jadi artis. Allah qadir, Allah maha berkuasa membolak-balikkan hati, beri petunjuk pada mereka untuk bersama dengan Islam. Ya, yang dulunya tentang Islam, ya, tentang maknanya Al-Quran, hukum Allah, pada hari ini Allah bolak-balikkan hati mereka, sokong hudud, sokong hukum Allah. Ya, ini ketentuan Allah. Dan wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang bagi mereka yang dulunya tersilap langkah bersama dengan golongan yang tidak memperjuangkan Islam, akhirnya diberi petunjuk, diberi hidayah bersama dengan Islam. Allah maha pengampun, Allah juga maha penyayang. Ya, jadi kalau kita tengok huraian ayat ke-7 tu, kata kitab ini, ayat ini mengandungi harapan yang boleh menghilangkan rasa risau di dalam hati para mukmin yang berada di perantauan, iaitu di bumi Madinah pada masa itu. Ya, maknanya selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, meninggalkan keluarga mereka, ya, kampung halaman yang mereka cintai, tempat yang dulu mereka bermain, ya, mereka tinggal begitu lama, tiba-tiba Allah arahkan hijrah ke Madinah. Dan semasa di Madinah, ya, turun ayat-ayat seumpama ini. Ayat-ayat menceritakan tidak boleh bekerjasama dengan orang-orang kafir, tidak boleh memberi bantuan kepada mereka yang tak bersama dengan Islam, tak boleh beri walak pada mereka, menyebabkan para sahabat berputus arang, berkerat rotang dengan keluarga mereka yang kafir di Mekah. Ini yang berlaku. Ya. Kemudian tak berapa lama mereka berada di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala supaya pergi ke Madinah melakukan umrah, ya, dan berlakulah apa yang disebut sebagai perjanjian Hudaibiyah secara ringkas ceritanya. Dan daripada Hudaibiyah itu berlakulah Fathu Makkah, berlakulah pembukaan kota Makkah. Semasa berlaku pembukaan kota Makkah itu, ya, terdapat beberapa orang pembesar-pembesar Quraisy, ya, memeluk agama Islam. Ya, maknanya sahabat yang peringkat awalnya Allah arahkan jangan beri walak pada orang kafir walaupun keluarga kamu sendiri. Dengan berlakunya pembukaan kota Mekah, ya, Islam menguasai Mekah, menyebabkan pembesar-pembesar Quraisy termasuk Abu Sufyan peluk Islam. Isterinya yang mamah hati Sayyidina Hamzah, Hindun, masuk Islam. Ya, termasuk juga Al-Harith bin Hisham, Suhail bin Amru, Hakim bin Hizam masuk Islam. Ya, maka mereka itu, ya, bila setelah mereka memeluk agama Islam, ya, Allah arahkan supaya layan mereka dengan baik. Ya, jangan sampai maknanya balas dendam
atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan sebelumnya. Kalau ikutkan Hindu ni, jahatlah. Maknanya dia upah Wahsy bunuh Hamzah. Hamzah ni pak saudara Nabi, ya. Maknanya sayyidus syuhada, penghulu para syuhada. Lepas kena bunuh, mari pula Hindun belah dada, ambil hati, mamoh. Mentah-mentah lagu tu. Ikutkan Nabi nak balas dendam, Nabi bunuh dah Hindun ni. Tapi bila berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi maafkan Hindun. Ya. Maaf. Termasuk Abu Sufyan, suami kepada Hindun, Nabi maafkan. Bahkan Nabi menikah pula, Nabi berkahwin dengan anak Abu Sufyan. Ya. Anak Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah. Nabi kahwin pula. Dan perkahwinan itu berlaku sebelumnya, ketika mana berlakunya peristiwa hijrah ke Habasyah. Ummu Habibah ni masuk Islam awal bersama dengan suaminya Abdullah binti Jahsh. Sampai di Habasyah, suami dia masuk Kristian. Lalu Nabi pinang Habibah, jadikan sebagai isteri. Ya, maknanya nak tunjuk di sini bahawa bagaimana Islam bukan merupakan agama dendam. Tak ada dendam dalam Islam. Bila mereka terima saja Islam, maka wajib kita layan seperti orang Islam. Mereka saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya senya orang beriman itu bersaudara. Maknanya ayat yang ketujuh hari ini nak ayatnya bagaimana Allah minta kita supaya berkasih sayang dan sesama orang-orang beriman walau apa pun latar belakang mereka. Ya, contohnya sebelum ni mereka artis, sekarang ni ramai artis masuk perjuangan Islam. Mereka main gitar, mereka dedah aurat, mereka buat macam-macam perangai tak molek. Tiba-tiba bersama dengan Islam, kita kena layan baik mereka itu. Ya. Hatta nanti selepas ni ayat ke-8 pun, kalau kita baca ayat ke-8 nanti esok akan ada syarah nanti, menceritakan hatta walau pada orang kafir yang tidak memerangi kita. Kalau dalam konteks Malaysia ni DAP lah, mudah cerita, jelas-jelas tak? Orang kafir yang tidak memerangi kita, bahkan memberi sokongan pada kita, kita kena layan molek bapak tu. Kecuali orang kafir hak perangi Islam, hak tu kena tegas. Ataupun orang Islam mengaku Islam tapi tak berjuang Islam, marah kalau kita nak laksanakan hukum Allah, itu pun tak boleh kita bersama. Jadi ayat Mumtahanah ni cerita tentang walak. Ya, cerita tentang walak. Mana pada orang beriman yang tunduk kepada hukum hakam Allah bersama dengan perjuangan Islam, walau apa pun latar belakang mereka, kita wajib beri kerjasama, wajib layan dia dengan baik sebagaimana orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya senya orang beriman itu bersaudara. Tapi pada orang kafir, ya, yang menentang Islam, dan orang Islam yang juga menentang Islam, kita kena layan dia lagu lain lah. Boleh faham tu? Yang nampak jelas. Saya ulang balik. Orang Islam atau orang kafir yang telah masuk Islam, dia terima Islam dengan baik, kita kena layan dia sebagaimana orang Islam. Dan orang kafir hak tak masuk Islam lagi pun, tapi boleh bersama dengan Islam sebagaimana ayat yang ke-8 yang akan disyarahkan esok, pun kita kena layan dengan baik. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Baik dengan dia dan berlaku adil pada orang kafir hak tak masuk Islam lagi tapi dia terima Islam. Satu bab, satu gear. Bahagian kedua pula, orang kafir hak tentang Islam dan orang Islam hak tentang Islam. Hak ni layanannya tak serupa tak adil. Kita kena tegas. Iaitu macam sifat ataupun macam sikap Nabi Ibrahim terhadap kaumnya, inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri daripada kamu. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Nyatalah di antara kami dan kamu permusuhan selama-lama hatta tu'minu billahi wahdah. Sehinggalah kamu semua beriman dengan Allah yang Maha Esa. Ya, hak kafir hak tak terima Islam jelas, tapi hak Islam hak tak terima Islam ni pun layanan pun sama. Dia Islam, ngaku Islam tapi tolak hudud, tolak hukum Tuhan, tolak Quran, tolak syariat. Inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri daripada kamu. Ya. Dan di antara kami dan kamu permusuhan sama-sama. Sebab tu guru kita tegah. Bila dia mau ajak mari berpadu, mari mana buat perpaduan bersama.
Kita kata syaratnya mesti Islam. Terima Islam anytime, ya. Anywhere, di mana saja, bila masa saja nak bersatu, ya Allah, silakan. Tapi bila tolak Islam, tak terima Al-Quran, Sunnah, ke bila tidak ada perpaduan di antara kita. Perpaduan mesti atas dasar Quran, Sunnah, mesti atas dasar agama, atas dasar Islam baru boleh. Sebab tu ayat yang kita bincang pada hari ini, asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Moga-moga Allah mengadakan perasaan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi sebelum ini. Dan Allah, wallahu qadir, Allah maha berkuasa membolak-balikkan hati manusia, memberi petunjuk pada manusia yang tidak beriman supaya beriman, yang tak sokong Islam supaya sokong Islam. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang, mengampuni dan menyayangi mereka yang dulunya tidak beriman, tak terima Islam, tapi sekarang menerima, beriman dan juga menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang ditulis dalam kitab kita. Hal ini kerana sesungguhnya Allah telah mendapati janji kepada mereka dengan memberi kesempatan untuk menakluki kota Mekah, sehingga penduduknya yang syirik memeluk Islam berduyun-duyun, seperti digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan juga kemenangan kepada engkau wahai Nabi Muhammad dengan berjaya menguasai kota Mekah, engkau akan melihat manusia menganut agama Allah secara beramai-ramai dan berduyun-duyun. Ya, kalau kita sambung ayat tu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa sifat yang perlu ada pada kita bila diberi kemenangan? Allah kata fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir, bertasbih dan bertahmidlah pada Tuhanmu, dan beristighfarlah, mohon ampunlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu adalah maha penerima taubat. Mana bila kita menerima kemenangan, sokongan yang ramai daripada masyarakat terhadap perjuangan Islam, jangan bongkak, jangan takabur, bahkan kita kena memuji Allah, beristighfar kepadanya. Ya, semoga Allah berikan mana istiqamah kepada manusia terus menyokong perjuangan yang kita bawa. Dengan ini terlaksanalah hasrat untuk kembali berkasih sayang dengan saudara mara mereka di Madinah, di Mekah dulu. Maknanya orang beriman di Madinah, selepas mereka hijrah, kemudian tak lama lepas tu balik ke Madinah, balik ke Mekah semula, tengok pakat masuk Islam belaka dah bagi warah ni betul. Ya, mana manusia masuk Islam secara berbondong-bondongan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia masuk Islam secara berbondong-bondong, sepuak demi sepuak. Siapa tak ada orang kafir Mekah. Bila mana Islam berjaya membuka kota Mekah. Ya. Maka dengan sebab itu, ya, sahabat yang telah berhijrah balik ke Mekah tu jumpa dengan waris-waris mereka masuk Islam belaka, dan Allah suruh apa? Suruh perapat hubungan. Ya, suruh tanamkan kembali kasih sayang di antara mereka. Sesungguhnya Allah maha berkuasa memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan mengampuni lagi mengasihi hamba-Nya yang dulunya melakukan kesalahan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di antara perkara yang perlu kita ambil di sini sebagai pengajaran ialah, ya, selaku orang yang beriman, kita diajar supaya jangan berdendam dengan siapa-siapa pun. Ya, bila mana ada di kalangan saudara mara kita ataupun sahabat handai kita atau siapa-siapa saja di kalangan masyarakat kita yang terima perjuangan yang kita bawa, kita kena layan mereka dengan layanan yang terbaik. Dan di samping itu juga, dalam konteks negara kita sekarang, ya, dalam konteks negara kita pada hari ini, kita berdepan dengan pelbagai jenis manusia. Ya, kita kena faham, ada di kalangan mereka yang memang tentang Islam dengan satu kefahaman yang jelas. Dia faham dah Islam, tapi dia tentang Islam. Orang macam ni bagi saya kita tegas. Inna bura'a'u minkum. Kita tegas, tak ada kerjasama. Mana kita barik
barik tak beri walak, tak beri kerjasama, tak beri bantuan apa. Tapi di sana ramai lagi masyarakat yang tak faham. Mereka bersama dengan kumpulan ataupun golongan yang tidak memperjuangkan Islam, memperjuangkan kebangsaan, sekular dan sebagainya. Tapi mereka bersama itu bukan atas dasar sengaja. Tapi atas dasar mereka tak faham, mereka ikut-ikut begitu. Inilah masyarakat yang paling ramai di negara kita. Ya, mereka tak bersama dengan Islam, bahkan bersama dengan sekular dan sebagainya itu atas dasar ikut-ikutan. Orang macam ni kita kata orang atas pagar lah, mudah cerita. Orang atas pagar, dia main, kau ramai alik Noh dia pun ikut. Ramai saudara mara dia alik tu, dia ikut. Dia boleh kepentingan tertentu, dia ikut. Orang macam ni orang atas pagar. Orang atas pagar ni kita juga kena layan dengan baik. Kita mengharapkan moga-moga mereka diberi petunjuk. Mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pagi tadi ada motivasi pagi. Pukul 7.30 dalam radio IKIM. Penyampainya tahu siapa? Ustaz anak Ustaz Fadil Nur. Fawaz Fadil. Anak Ustaz Fadil Nur boleh masuk radio IKIM sekarang ni. Ya. Almarhum ya. Di antara tazkirah yang disampaikan tadi ialah tentang puasa menanam sifat kasih sayang. Ya. Saya nak sentuh bab kasih sayang ni. Kita berdepan dengan manusia, jangan sampai kita benci belaka. Kita benci pada orang musuh kepada Islam. Orang kafir hak musuh pada Islam kita benci, betul. Orang Islam hak musuh pada Islam kita benci. Tapi kalau orang Islam hak biasa, dia tak faham, jangan kita benci. Mereka itu merupakan sasaran dakwah kita. Kita kena layan mereka dengan baik sehingga akhirnya mereka tertarik dengan Islam. Ya, dikemukakan satu kenyataan oleh Imam Hasanul Banna rahimahullah, iaitu nuqatilun nasa bil hub. Kita berjuang berhadapan dengan manusia yang ramai dengan perasaan cinta, jangan benci. Mungkin mereka bersama dengan golongan yang tidak bersama Islam itu kerana tak faham, kerana ikut-ikutan sahaja. Maka dengan sifat hub, cinta kita pada mereka, layan dengan baik, ya, jumpa mereka senyum, afsyus salam bainakum, beri salam, beri kebajikan, ya, menyebabkan akhirnya mereka akan tertarik dengan Islam. Dan insya-Allah dengan sebab itulah Allah kekalkan pentadbiran kerajaan negeri kita bawah Tok Guru. Di Kelantan ni, dan bukan sekadar Kelantan kita dapat kekalkan, bahkan negeri-negeri lain juga kita dapat menang. Dan akhirnya kita boleh maknanya merentah Malaysia dengan Islam. Sebab tu kita cadang sungguh-sungguh, kita minta sungguh-sungguh bulan puasa ni kalau boleh rapatkan diri kita dengan mereka yang saya sebutkan tadi, hak duduk atas pagar tu. Ya, orang hak kuat dah ni tak apalah, tak ada masalah dah. Hak atas pagar, hak tak cara gapo satu ni, kita rapat dengan dia, beri makanan, beri buah kurma ke gapo, ajak mari buka di rumah ke, bawa pergi bazar Ramadan ke, bawa pergi qaryah Ramadan ke, supaya dia jinak dengan Islam dan akhirnya akan terima perjuangan Islam dan menyokong apa yang kita sedang perjuangkan pada hari ini. Jadi muslimin-muslimat, itulah sedikit yang boleh saya sampaikan tentang surah Al-Mumtahanah, ayat yang ke-7. Jadi walaupun buku ni kecil je, nipis daripada skala, tapi ayat-ayat ini penting untuk sama-sama kita hayati, sebab perbahasannya ialah berkenaan dengan akidah, iaitu akidah yang disebut sebagai al-bala wal bara. Ya, al-wala memberikan ketundukan, kepatuhan, kesetiaan kepada Allah, Rasul dan juga orang-orang yang beriman, yang mengerjakan salat, menunaikan zakat dan patuh kepada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perlu diingat. Dan haram sama sekali bagi kita orang yang beriman memberikan wala kepada golongan kufur, golongan yang kafir, yang tidak beriman, yang menentang, yang menentang agama Allah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta orang yang beriman sendiri pun, dia mengaku beriman, tiba-tiba tidak menerima hukum Allah, tak patuh pada perintah Allah dan Rasul, juga haram bagi kita patuh kepada mereka. Ya, jelas tak? Itu yang dikatakan sebagai al-wala. Maaf, saya nak 1.5 habis. Ada masa sikit lagi.
Mungkin ada yang bertanya, tapi soalan ini, mana soalan yang saya jangkakan ini mungkin agak panas. Mungkin ada yang bertanya, habis lagu mana? Sebab ayat akan datangnya kami bincang bab ini. Sebut terus-terus biar faham molek. Boleh Ustaz? Pas di AP tu kape kan? Mak apa Tok Guru duduk sekali dengan DAP? Kalau dalam pilihan raya boleh ke pakai DAP? Ni. Ini persoalan yang akan timbul bila kita bincang bab-bab macam ini. Nak jawab lagu mana? Mudah je. Mudah je. InsyaAllah akan dibahaskan pada ayat selepas ini, ayat yang ke-8, menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak melarang, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik, bekerjasama, tahaluf dengan mereka yang tidak memerangi kamu kerana agama. Orang hak tak bermusuh dengan kita kerana agama, dia nak bersama dengan kita, nak tegakkan keadilan, nak hapuskan rasuah, mereka itu dibenarkan oleh agama kita untuk kita bekerja sama. Ya. Dan ayat yang seterusnya kita akan bincang nanti, bukan saya lah, orang lain lah. Ayat yang ke-9 yang dilarang untuk kita bersama ialah ayat yang ke-9 itu. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sesungguhnya yang hanya melarang, yang Allah larang kamu berkawan ialah dengan mereka yang memerangi kamu kerana agama dan mengusir kamu dari negeri kamu dan membantu orang lain untuk mengusir kamu. Hak tu dilarang. Ya. Jadi ayat inilah ayat yang menjadi dasar kepada perbahasan at-tahaluf as-siyasi dalam Islam, membolehkan kita bekerjasama hatta dengan orang bukan Islam asalkan mereka tidak memusuhi kita. Ya. Mereka bantu kita ke arah memenangkan kita, dan insya-Allah kita yakin dan percaya, ya, satu hari nanti mereka juga akan bersama dengan kita dengan kefahaman yang kita berikan pada mereka. Ruang kerjasama itu merupakan ruang terbaik untuk kita jelaskan pada mereka keadilan Islam, kehebatan undang-undang Islam kepada mereka. Dan kita dapat lihat dah bibit-bibit pada hari ini di mana pemimpin-pemimpin bukan Islam telah faham bahawasanya Islam is the way of life. Islam adalah solution, penyelesai pada masalah. Islam cara hidup, Islam boleh banteras jenayah, ya. Mana ucapan-ucapan mereka menggambarkan bahawa mereka telah hampir kepada Islam. Jadi gunakan kesempatan itu, ya, untuk memahamkan mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya tak apa, asalkan mereka tidak memerangi kita kerana agama. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Ya, kalau ada masalah juga tanya pada pentazkirah esok. Perbahasannya untuk besok ni saya sebut awal-awal supaya kita bersedia, supaya nanti tak pening kepala, tak rasa berat. Jadi mudah kita maknanya sama-sama terima dengan baik, ya. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.